Okey, dan antara lain yang dikongsikan berkaitan dengan situasi sekarang ini ialah memahamkan rakyat Malaysia betapa sukarnya mendepani pesakit-pesakit COVID terutamanya yang berada dalam keadaan kritikal. Betul. Kan? Dan dikongsikan baru-baru ini pada 2 Jun di laman Kementerian Kesihatan Malaysia tentang seorang pesakit COVID yang ditidurkan dan dibantu oleh mesin pernafasan. Dan prosedur sebelum ditidurkan dikatakan pihak petugas akan meminta pesakit mengucap 2 kalimah syahadah dan bercakap buat kali terakhir bersama keluarga menerusi video call sahaja. Dan kalau kita lihatkan video call kali terakhir itu, mungkin itu salam terakhir daripada pesakit kepada keluarga mereka. Dan kalau kita melihat situasi sebegini agak sedih lah, kerana bayangkan jika ahli keluarga terdekat kita terpaksa pergi disebabkan pandemik COVID-19 ini, tapi dalam masa yang sama kita tidak mampu untuk berada di sisi mereka. Betul. Dan paling merugikan lagi ialah apabila kita yang bertanggungjawab untuk membawa virus itu kepada mereka, kepada orang yang tersayang. Betul. Itu yang paling menakutkan sekali. Okey, kita nak fahami lebih lanjut tentang situasi menstabilkan pesakit COVID-19 dengan cara sebegini. Dan untuk itu kita nak bersama dengan Dr. Zazie Lina Osman. Beliau ialah pakar perubatan bius Hospital Sungai Buloh yang pastinya menjalankan tugas tanpa memikirkan tanpa rehat, tanpa cuti dan sebagainya. Bertukus lumus ini di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Zazie, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Suara tu masih bertenaga. Adakah hari ini macam dapat off day ke ataupun masih lagi bertugas? Saya off daripada hari Sabtu lagi. Oh, Alhamdulillah. Dapatlah berehat sekejap ya. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang perkongsian di laman Facebook Kementerian Kesihatan ini tentang pesakit COVID yang terpaksa ditidurkan ini. Mungkin ada dalam kalangan kita yang kurang faham apa maksud ditidurkan ini. Doktor boleh beri penjelasan lebih lanjut, silakan. Okey, sebelum saya mula terangkan apa yang pihak ICU buat, sekiranya pesakit sudah tenat di ward dan tidak mampu untuk bergantung kepada topeng oksigen yang biasa. Okey. Selalunya di ward mereka akan dipantau oleh medical team lah. So mereka akan diberi oksigen yang tinggi bergantung kepada kadar keperluan pesakit. So sekiranya topeng oksigen biasa yang ward beri kepada pesakit tidak mencukupi untuk memberi pesakit keselesaan untuk bernafas, mereka akan dirujuk kepada pihak ICU untuk memberi rawatan atau memberi oksigen yang lebih tinggi. Sebab di ICU kita ada berbagai cara untuk memastikan pesakit boleh bernafas dengan baik, selain daripada menggunakan topeng oksigen yang biasa di ward. Okey. So bila keadaan pesakit tenat di ward, pihak medical team akan rujuk kepada ICU dan kita akan pantau pesakit dan kita akan assess semula setakat mana pasien itu tenat lah. Okay. So sekiranya mereka didapati sudah tercungap-cungap, bernafas semakin laju, mereka mula berasa resah, gelisah. So itu ialah tanda-tanda mereka sangat tidak cukup oksigen di dalam badan. Okey. So jadi kita kena pantau oksigen dengan segera. Okey. So salah satu proses yang kita offer dalam ICU ialah proses intubasi. Okey, baik doktor. Bagi pesakit yang akan ditidurkan ini, doktor, pastinya ramai yang ingin tahu bagaimana prosedur yang dilakukan dan apa antara perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika prosedur ini dijalankan, doktor. Okey. Sebelum kita menjalankan proses intubasi, kita akan pastikan pesakit mempunyai jarum yang sesuai untuk ubat dimasukkan. Kita akan pastikan tahap hidrasi pasien berada dalam tahap optimum lah. Okey, Encik Ellie dan Encik Masila cuba bayangkan. Jadi proses intubasi ni adalah proses yang sama yang pesakit lalui jika mereka pergi ke Dewan Bedah untuk menjalani sesuatu pembedahan di bawah
pembiusan umum. Baik. So, proses yang kita lakukan adalah sama. Mhm. So, jadi tak ada, ialah ubat yang kita beri dan bantuan yang tube yang kita masuk itu adalah mengikut prosedur biasa yang kita jalankan setiap hari. Maknanya dalam setiap kali pembedahan, inilah prosedurnya sebelum pembedahan dilakukan. Jadi untuk kes Ya. pesakit COVID yang sebegini keadaannya, itulah dia prosedur yang dilakukan. Okey. Okey. Doktor, saya perlu tanya soalan ini. Apabila ia dikongsikan oleh pihak petugas kesihatan sendiri dan dimuat naik di laman Facebook Kementerian Kesihatan sendiri, maknanya ini suatu yang perlu diberitahu. Apatah lagi perlu disebutkan pesakit sebelum dilaksanakan prosedur ini diminta untuk mengucap 2 kalimah syahadah kemudian berhubung dengan keluarga. Kenapa perlu dibuat sedemikian? Macam tadi Encik Ali ada mention kan, sebab kita tak tahu takdir pesakit masing-masing, hidup, mati, ajal maut semua di tangan Allah. So kita tak pasti sama ada dengan bantuan pernafasan yang kita beri, pesakit akan mula menunjukkan tanda positif dan akan pulih, ataupun sebaliknya. So, jadi kita beri peluang kepada pesakit yang masih ada daya untuk bercakap, untuk bercakap apa-apa saja, apa-apa pesanan terakhir atau apa-apa wasiat yang ingin ditinggalkan kepada semua ahli keluarga. Baik. Dan saya melalui pengalaman tu beberapa kali dan saya memang sedih lah. Ya. Sebab masa tu memang kita tak tahu orang yang tersayang tu, yang kita nampak di handphone tu ialah orang kali terakhir mereka akan tengok. Baik. So, Okey. jadi kita beri peluang lah kalau pesakit masih lagi stabil Ya. dan boleh mengeluarkan kata-kata. Sebab ada di kalangan pesakit yang memang dah tak boleh bercakap dah. So dah bernafas sangat laju dan mereka dah tercungap-cungap dah. So Baik. jadi di mana kesempatan yang ada kita beri. Okey, doktor, maaf saya nak tanya soalan ni. Kalau doktor sebutkan tadi doktor telah menjalankan prosedur ini berulang kali. Kalau boleh dikongsikan berapa peratusan bilangan pesakit yang doktor kendalikan untuk proses ini atau prosedur ini yang kembali dapat dipulihkan? Adakah peratusannya tinggi ataupun tidak? Ada banyak faktor yang mempengaruhi patient survival dekat ICU. So rata-rata dekat ICU Sungai Buloh kadar mortaliti kita ialah di bawah 20%. So yang terbaru bulan Mac punya statistik, so kita ada 14% mortaliti. Dan kita ada sebanyak 295 admission sahaja untuk keseluruhan bulan Mei. So itu adalah tertinggi di Malaysia dan sebab Sungai Buloh ialah hospital yang merawat paling ramai pesakit COVID. Okey. Baik. Kalau tadi Elly dah tanyakan mengenai peratusan kebarangkalian untuk mereka ini sembuh semula dan sebagainya. Tapi doktor, untuk meningkatkan kesedaran kepada orang ramai bahawa bahayanya COVID-19 ini, perlunya untuk kita sentiasa menjaga diri. Mungkin doktor boleh ceritakan apabila seseorang itu telah stabil semula selepas ditidurkan, adakah kemungkinan untuk berlaku sebarang komplikasi selepas itu doktor? Adakah mereka akan kritikal semula dan sebagainya? Ya. So, bila mereka berada di ICU, kita akan pantau tahap kesihatan mereka dari sehari ke sehari lah. Okay, bergantung kepada kestabilan patient seorang pesakit tu, kadang-kadang kita memang pantau bergantung kepada keseriusan pesakit tu lah. Okey. So, jika kita jika kita dapat tengok pesakit menunjukkan kesan positif kepada segala treatment yang kita bagi, kita akan kurangkan sokongan bantuan pernafasan tu daripada mesin, dan pesakit boleh ambil pernafasan sendiri dengan sedikit bantuan pernafasan. So sekiranya pesakit dilanda ataupun complicated dengan infection yang lain, which is very possible sebab
bila pesakit berada bertiup ada dalam saluran pernafasan pesakit, macam-macam komplikasi boleh berlaku lah. Antaranya kuman lain yang boleh hinggap dalam paru-paru dan menjangkiti yang menerutkan lagi paru-paru, tambahan dengan COVID yang sedia ada kat pesakit tu. Okey, baik. So jadinya ada situasi yang kita dah extubate patient tu. Extubate maksudnya kita keluarkan tube tu balik dan dia nampak sangat positif in terms of recovery. Tetapi bila kuman lain yang masuk, kita terpaksa masukkan tube tu balik. Ya, Okey, baik. maknanya masih lagi ada risiko tertentu yang harus dikendalikan, dia ambil kira juga. Dr. Zazie, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini dan kita hargai sangat apa yang anda lakukan semua. Sama-sama. Ya, Terima kasih kembali. bila kembali bertugas? Esok. Esok. Macam biasa. Esok. Baik, Okey, selamat baik. meneruskan tugas dengan cekal ya, dan kirim salam kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia Dr. Zeti Lina Osman merupakan pakar perubatan bius Hospital Sungai Buloh. Kan Eli, kalau kita melihat penerangan yang diberikan oleh doktor, kita sedar bahawa betapa bahayanya COVID-19 ni sebenarnya dan penting kan dalam waktu-waktu sebegini apabila kita dah banyak kali war-warkan kepada anda semua mengenai betapa orang kata bahayanya virus ini. Apa lagi yang perlu kita lakukan selain daripada melakukan kawalan kendiri? Ada sesuatu yang di luar daripada bayangan kita lah bila kita menerima panggilan daripada pihak hospital yang mengatakan orang tersayang ini akan dijalankan prosedur intubasi ini ataupun ditidurkan. Jadi apa pesanan ataupun komunikasi terakhir? Jadi kalau boleh kita tidak mahu mengalami pengalaman itu, melalui pengalaman itu. Kan? Jadi di peringkat awal, di peringkat pencegahan ni, apa yang kita boleh lakukan untuk mencegah, kita cegahlah supaya kita bukan antara yang berkomunikasi secara panggilan video saja dengan pesakit yang akan ditidurkan ini. Betul, mencegah lebih baik daripada mengubati kata orang tu kan. Dan kita tak nak situasi sebegitu terjadi kepada diri kita, orang-orang terdekat dengan kita dan sebagainya. Sebab kalau boleh kita tak nak perkara itu terjadi kepada sesiapa pun.